Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Uh, kita kembali lagi ke webinar Hot Forex. Okay. Biasa hari ini seminggu kita 2 kali bersiaran. So, setiap hari Isnin kita ada analisa pasaran. Okay, yang Malaysia buat analisa market. So, hari ini saya akan cover pada tajuk-tajuk berkenaan trading. So, hari ini kita akan cover on the trading mindset. Macam mana kita nak set our trader mindset as a trader. So, tajuk hari ini agak ringan sebenarnya, tetapi ini yang paling important, paling penting. Sebab ramai yang terlepas pandang berkenaan dengan tajuk ini. Faktor kenapa saya pun tak pasti, tapi sepanjang pengalaman saya sebagai trader, trading mindset ini adalah paling penting. Okay, sebelum kita pergi kerja terlebih jauh, okay, ini anda perlu faham, okay, disclaimer atau penafian tidak dengan webinar ini. Okay, berdagang produk berleverage seperti forex dan CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang kerana ia mempunyai risiko yang tinggi terhadap kapital anda. Okay, sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat, ambil kira objektif pelaburan anda dan tahap pengalaman anda sebelum dagang. Dapatkan nasihat bebas sekiranya perlu. Okay, bahan yang digunakan dalam pembintangan analisa ini adalah untuk kegunaan pemasaran saja, tidak melibatkan sebarang kejam pelaburan. Tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan, cadangan pelaburan atau nasihat jual beli satu instrumen kewangan. So, kena faham kat situ. Sila ambil maklum bahawa informasi mengenai data yang lalu tidak boleh dianggap sebagai jaminan untuk data yang akan datang dan pihak kami tidak bertanggungjawab sekiranya anda mengalami sebarang keuntungan ataupun kerugian daripada pelaburan yang diambil berasaskan informasi yang terdapat dalam pembentakan ini. Okey. Apa tu? Macam mana kita nak cakap berkenaan dengan tajuk ini. Okay? Sebelum tu anda kenali saya dahulu. Saya sebenarnya semua dah kenal saya. Okay, saya Tengku Ishak, market analyst di Hot Forex, HF Educational Office Malaysia. Okay, saya bersama dengan Hot Forex sudah masuk tahun keempat. So always remember to trust yourself, keep it simple, less is more. Benda tu yang saya selalu ulang dan ulang. Okay, ini adalah mindset. Trust yourself, keep it simple, less is more. Saya selalu cakap, trust yourself, keep it simple, less is more. Okay? Sebab ini adalah yang anda perlu tahu berkenaan dengan forex. Forex ni is about kita dengan pasaran. Okay? Between you and me. Who are you? You are the market. Me, I'm the trader. Okay? It's not about you, the other guy or the other friend or market. No. Dalam market ni, hanya ada antara kita dengan pasaran sahaja. Tak ada. Saya dengan kawan saya dan pasaran. Tak ada. Saya dan kawan-kawan saya dengan pasaran. Tak ada. So, yang ada kita dengan pasaran. How we want to get it right. Okay? Okay. Dalam trading mindset ni, saya bahagikan kepada 3. Saya tak nak go deep. Sebab benda ni is simple sebenarnya. Benda ni kita lalui hari-hari. Okay? Benda ni kita lalui hari-hari. Hari-hari yang berlalu tu kita lalui. Tapi cuma kita tak realise. Okay? 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 So, ini adalah apa yang kita kena prepare sebenarnya. Saya tak nak go detail. Kita go for the before trading, during trading, after trading. Okay? Before, during, after. 3 step. Sebelum apa kita kena buat? Ketika apa kita kena buat? After trading. Apa yang kita kena buat? Okay? Okay. So, ini tadi tambahlah. Okay. Keep it simple. Less is more. Okay, before trading. Okay. Ini more sesi bercakap-cakap dengan skrin dan
saya bercakap dengan anda walaupun saya tak nampak anda. Cuba kita tanya diri kita, kenapa kita trade dalam forex market dan CFD market? Itu persoalan yang first. Why you trade? Okay, why you trade? Kenapa? Terus terang saya cakap, pengalaman saya berjumpa dengan orang, bila saya tanya kenapa, jawapan dia sangat-sangat menggerunkan saya juga. Kenapa kau trade dalam forex? Oh, nak jadi kaya. Kenapa kau trade dalam forex? Nak bayar hutang. Dua benda ini selalu saya jumpa. Kenapa kau trade dalam forex? Jawapan ketiga, nak extra income. Okay. Dan paling menakutkan, kenapa kau trade forex? Nak jadi full time trader. Okay. Nak jadi full time trader tu tak mudah. Tapi tak juga susah. Nak kaya. Kena faham satu benda, berdagang ni, trading ni adalah satu bisnes. Okay, cuma bisnes ni kita bukan bisnes dealing dengan orang lain. Kita bisnes deal dengan market. Okay, we ada market. Tak adalah pembeli, penjual lain, ramai orang apa, no. Tapi dia tetap adalah bisnes. Maksudnya ada untung, ada rugi. Okay, saya tak pernah jumpa. Tak pernah juga. Tapi kebarang klien tu, satu dalam 1,000 yang saya jumpa, deposit 100, make profit berpuluh-puluh ribu dolar. Ada, saya jumpa. Tapi, satu dalam 1,000 orang. So, nak jadi kaya. Okay. Nak ada duit. Saya jumpa orang yang deposit kecil and profit yang besar. Tapi, satu dalam 1,000. Okay, dalam conventional business lah, dalam simpanan biasa pun, kita selalu compare ASB apa, boba lah. Pulangan dia lebih kurang 10% per year. Okay, 10%. 10% per year. Okay, pulangan. Okay, kalau kita berniaga, sebulan dapat untung 10-20%, dah kira tinggi, besar. Okay. Dalam trading, sebulan 10% boleh kita capai. Tapi sebulan 1,000%, 100% susah untuk kita capai. Kena faham. So, mindset kita kalau nak kaya, saya faham kaya. Tetapi, anda boleh jadi kaya. It's not tomorrow. It's not after 1 year. Mungkin selepas bertahun-tahun, kita boleh increase kita punya account, capital kita bertambah dengan profit kita tu perlahan-lahan kita growing, grow. Boleh jadi kaya. Tetapi dalam forex ni tiada istilah kaya cepat. Yang saya jumpa istilah miskin cepat ada. Sebab saya pernah jumpa orang yang trade dalam masa berapa bulan saja rugi berpuluh-puluh ribu ringgit, beratus ribu ringgit. Itu selalu saya jumpa. Keberangkalian dia 1 dalam 50. Rugi beribu-ribu tu satu normal yang saya jumpa untuk trader-trader yang baru nak berjinak dalam market. Yang untung beribu-ribu untuk trader yang baru berjinak dalam market ni, adalah saya jumpa. Tapi 1 dalam 1,000 lah. Okay. Itu kita tak boleh kata apa rezeki, tapi the right mindset. Why you trade? For what? Extra money? Pay debt? Whatever it is, kena ingat satu benda. Forex ini tidak menjanjikan keuntungan, kekayaan ataupun apa lagi kita bercakap dalam satu malam. Tak. Ia ambil masa. Dia ambil masa, kena faham satu benda.
Right mindset. Bila you trade, jangan set mindset lepas tahun saya nak kaya. Lepas 2 tahun saya nak kaya. Tak. Set mindset ini adalah part of business. Saya akan grow business saya perlahan-lahan sehingga saya menjadi kaya. Itu baru right mindset. Dan jangan kata forex itu mudah. Tak. Tapi forex itu boleh jadi mudah kalau kita berusaha. Datang-datang, oh senang je forex ni. Bombam. Bila loss, mulalah berkata ini tipu, ini tak betul, ini scam ke apa ke. Mindset paling penting sebelum dagang adalah kenapa kita trade dalam market forex dan CFD. Set your mindset correctly. Nak extra income. Ya, betul. And then set your target wisely. Maksudnya set target anda dengan logik. Logik akalnya, kalau deposit 100, sebulan dapat profit $30-40 tu, logik. Kalau deposit 100, sebulan nak untung $100 tu, tak logik. Boleh buat. Dalam 10 orang buat, 9 orang gagal. Ini adalah fakta. 10 orang buat, 9 orang gagal. Sebab apa? Mindset dia tak betul. Okay? Saya trade forex sebab tengok kawan saya trade forex, best je. Tengok dia buat duit, saya pun nak buat duit lah. 10 orang buka kedai nasi lemak, tak tentu 10 orang akan berjaya. Kena faham kat situ. So, ini adalah bisnes yang mana kita kena handle risk dia, profit loss dia, tapi with the correct mindset. Modal kecil, untung kecil. Modal besar, untung pun kecil. Lagi besar modal sebenarnya, lagi kecil kita punya untung. Sebab apa? Kita kena jaga risiko. Okey, itu satu. Okay, mindset yang betul kenapa kita trade forex, itu kena kita betulkan dahulu. Okey, kena positif. Jangan aku trade forex nak jadi kaya, Aku trade forex nak bayar hutang, Sebab bila mindset kita sebelum kita trade, kita dah set situ, kita sebenarnya set benchmark ataupun kayu pengukur untuk diri kita sendiri. So set mindset target yang moderate. Saya kalau boleh nak buat extra income dengan trade forex. Berapa dapat itu saya tak kisah, jadi rezeki. Kalau rugi tak apa, saya akan cuba kurangkan kerugian. Saya akan cuba optimumkan keuntungan. Bukan maksimumkan, optimumkan keuntungan. Okey. Maksimum, dia boleh pergi paling maksimum. Tapi maksimum sebenarnya tidak bertahan. Yang bertahan adalah optimum. Kenapa? Contoh, motosikal kelajuan maksimum dia pergi 200. Ada ke orang bawa 200 je? Tak kurang. Tak ada. Kelajuan susah untuk motosikal tu adalah katakanlah 120. So, kita ride on the kelajuan optimum. Sungguh pun dia boleh pergi 200, sekali-sekala zoom 200, tak ada masalah. Tapi untuk maintain 200, enjin akan rosak. Sama juga dalam trading. Kalau kita nak go maximum profit, lama-lama kita akan koyak. Cari optimum, bukan maksimum. Optimum tempat yang kita boleh dapat konsisten, secara konsisten yang tiap-tiap bulan, ataupun tiap-tiap tahun, ataupun tiap-tiap minggu, ataupun tiap-tiap hari, depend pada target anda. Tapi saya selalu tekankan bulan. Sebulan tu dapat. Tengok takat mana kita punya limit. Kita tahu limit, takat mana kita yang selesa. Okay? Maximum is the limit. But optimum is the thing yang kita kena cari. Mindset. Okay? Mindset tu yang penting. Okay, kalau kita tak boleh go for that mindset, susah. Awal-awal lagi kita dah tumbang. Terus terang saya cakap.
Okay, next. Apa? Dah tu semua set mindset and then kita dah, saya assume ni kita dah belajar lah teknik-teknik ke, analisa apa ke yang kita tahu ke, apa jenis teknikal analisa. Okay. Hmm. Sentiasa approach ni. Okay. Saya selalu gunakan identify, analyze, risk, reward. Okay. Identify, tengok dulu. Kita boleh jumpa identify. Kita identify tu, cari peluang. Okay. Buka chart. Ini sebelum trading tau. Okay, identify, tengok peluang. Peluang apa yang ada semua tu. Market sekarang ni apa jadi. Identify what is the opportunity and analyze risk reward. Analyze risk reward ni dari segi mindset yang senang. Okay. Bila kita buat analisis, buka chart analisis semua tu, first thing first. Bukan tengok berapa banyak kita untung. First thing first, berapa banyak kemungkinan yang kita akan rugi. Okay. Analyze risk reward, risk reward, risk reward, risk reward. Walaupun alfabetnya RR2, E lagi awal daripada I tau. Dia kena reward and risk. Tapi kenapa kita selalu risk reward? Sebab satu benda, sentiasa utamakan risiko daripada ganjaran. Okay. Macam yang terjadi sekarang ni ya. Okay. Situasi yang politik 2-3 hari lepas, semua nampak ganjaran, tak nampak risiko. So apa jadi? Ini ke rakyat Marahim punya view lah. Sekarang ni semua pening kepala. Sebab apa? Tak fikir risiko, fikir reward. Masing-masing ada agenda nak laksanakan agenda, tapi dia tak nampak risiko. Kalau benda tu gagal, apa yang dia akan rugi? Kalau kita trade, kita plan nak trade. Kalau saya masuk contoh sekarang nak buy Euro USD, saya kena tengok kat mana risiko saya. Apa risiko saya? Risiko bukan berkenaan dengan pips dengan dolar tau. Risiko kalau saya masuk sekejap lagi apa akan jadi? Market macam mana? Okey, risk reward ni bukan berkenaan dengan duit. Bukan berkenaan dengan dolar pips saja. Kena faham risiko-risiko yang lain. Market volatility. Sekarang ni market macam mana? Okey, market agak tenang. Okey, cantik. Okey, analyze risk reward. Risk dia, apa risiko dia? Okey, saya nak trade ni, kejap lagi saya kena pergi ambil anak balik dari tuition. Kalau saya tinggal tu apa akan jadi? Itu risiko dia. Fikir, risiko. Risiko dia bukan berkenaan dengan pips dengan dolar. Risiko sebelum kita trade tu, apa risiko yang ada kat depan? Terus terang saya cakap, risiko ini, saya pernah ada pengalaman. Risiko yang saya trade. And then saya tahu satu benda. Waktu tu saya baru pindah ke satu tempat baru. Kat kawasan tu, coverage tak ada. Ni kisah benar. Coverage tak ada. So, saya tak fikir risiko coverage tak ada dengan market volatility apa yang terjadi. Okay, waktu tu ada news ECB malam tu. Tak silap saya lah. So, apa jadi? Saya trade. Dung. Saya tak fikirkan risiko. Risiko tu bukan berkenaan dengan pips ke apa. Risiko tu volatility event. Risiko internet connection apa semua tu. Itu risiko apa-apa terjadi. Sempat tak saya buat recovery ke apa ke? So, benda macam tu saya tak terfikir. So, apa jadi? Saya balik rumah, pum. Alamak, internet tak ada. Baru sedar kata ada ECB punya news. Itu risiko And volatility market luar biasa. Bila saya keluar, balik, okey, keluar ke depan. 5 minit lah keluar juga lah. Dapat coverage. Tengok-tengok price. Tengok-tengok account. Innalillah. Ini terjadi kepada saya.
rugi semua. Okey, risiko apa saya tak ambil kat situ? Satu, waktu tu saya tak ada stop loss. Salah nombor satu. Saya tak letak stop loss. Okey, saya pun dalam hati kan, tak apa lah, tak ada stop loss pun tak apa. Aku trade account kecil je. Kira risiko kecil je. Susah nak MC. Memang betul, saya trade sungguh pun saya tak letak stop loss. Kira kalau price bergerak 200-300 pip baru saya MC. Yang mana untuk Euro USD waktu tu mustahil lah nak gerak banyak tu satu hari kan. Tapi benda tu jadi. So, risk nombor satu tak letak stop loss. Risk nombor dua, saya tak tengok apa volatility market. Yang saya nampak, okay, kalau account ni cantik, pergi, okay, aku profit. Bombam. Lain kali, apa pun tak ada. So, always analyze risk. Risiko tu bukan berkenaan dengan pips, bukan berkenaan dengan dolar. Analyze risk, apa yang terjadi, ketahui apa yang terjadi sekarang ni dekat pasaran. Tak perlu kita jadi pakar, tak. Kita know what is happening, okay, what is the risk. So, bila kita tahu tu, at least satu benda, mindset kita tenang. Kita tenang. Kita berasa tenang. Itu yang kita nak. Ketenangan dalam trading. Okay? Sebab itu, bila kita tenang, kita relax, kita tak stres, kita boleh fokus untuk trading. Reward dia sentiasa ada pip dengan dolar. Tapi ingat, risiko dia bukan pip dolar saja tau. Risiko dia, kita tengok banyak benda lain. Dan juga satu lagi, passion is the key. Ramai trader yang saya jumpa, yang saya kenal, dan saya pernah mengalaminya dulu, ada sindrom yang kita namakan FOMO. F-O-M-O, FOMO. Okey? Ini kita panggil FOMO. FOMO. Fear of missing out. Nampak ada, ini dari segi teknikal ke apa ke, nampak ada setup tapi takut. Oh, nanti price sampai ke situ waktu saya tertidur ke, waktu saya buat kerja lain ke apa jadi, baik saya masuk dulu. Ataupun buka-buka pagi, macam hari Isnin lepas, market gap, gold tengah naik, dung. Takut kena tinggal ni, masuk sekali. Masuk gold naik, and jam, dia terjun balik. Sebab bila takut kena tinggal ni, kita akan buat apa saja untuk join the boat. So, tak ada kesabaran, fear of missing out. And then bila kita ada takut kena tinggal ni, selalunya kita akan buat keputusan terburu-buru. Kita ambil risiko yang atas tu, analyze risk yang tak sepatutnya. Ini yang selalu terjadi kepada traders. Okay? Terus terang saya cakap, fear of missing out. So tak apalah, takut terlepas, masuk dulu. Masuk, market pergi ke lain. Itu kena faham sebelum. Cuba elakkan FOMO punya sindrom. Okay? So kalau kita boleh kontrol kita punya kita punya before training tu, it will be very good. Terus terang saya cakap.
Sebab ambil risiko yang tak sepatutnya, tak ada kesabaran, mindset nak kaya, nak apa semua tu. Itu yang menyebabkan kita out. Okay, itu yang menyebabkan kita terperangkap. Okay, bila kita terperangkap, itu yang akan menjadi masalah. Terus terang saya cakap. Okey. Bila kita dah analisa, bila kita dah tengok, okey, semua okey. Kita dah set mindset, okey, low risk. Okey, saya tak nak kaya cepat, apa semua tu. Dah tahu risk apa, reward, identify opportunity. Okey. Dah identify opportunity kita, sabar, tunggu, jangan kejar. Okey, takkan apa? Peribahasa Melayu takkan apa dikejar. Okey, tak ingat lah. Tapi jangan mengejar. Tunggu dia datang kepada kita, baru kita buat decisions. Okay? Wait for it to come to us. Bila dah sampai, boom. Baru kita make action. So, kalau tak ada, sebelum tu relax, sabar. Okay? Sabar. Sebab apa? Patience is the key. Okay, next, during trading. Bila kita dah nak trade, apa pula kita nak buat? Terus terang saya cakap, keep it simple. Keep it simple, relax. So, keep it simple maksudnya, jangan complicatedkan kita punya analisis. Okay? Cerita dia macam ni lah. Okay? Kita analisis gunakan price action. Okay? Kita analisis pakai price action. Analisa pakai price action semua, pum-pam. Okay, dah nampak. Okay. Tiba-tiba rasa tak confident pakai price action ni, nak guna teknik ni. Tukar teknik pula. Tukar kepada moving average pula. Kejap lagi tak confident, BBMA. Sebab apa? Oh, saya nak confirmation 2-3 teknik. Betul tak? Saya boleh sell. Apa jadi? Jadi cacar marbar. Dia bukan keep it simple dah tu. Itu keep it pening. Mudah. Kalau you buat technical analysis, okay, price action. Okay, tunggu. Okay, saya sekarang ni nak tunggu reversal pattern. Candlestick pattern. Dah settle. Tak payahlah masukkan RSI ke, apa ke.
Tak payah. Trust your analysis. Tu terang saya cakap. Tak payah pening-pening kepala. Sebab apa? Keep it simple. And then, trust your decision. Okay, dah tahu satu teknik apa nak guna. Next. Boom, masuk buy. Masuklah buy. Betul. Tak salah. Masuk buy. Lepas tu, okay, lepas tu bila masuk buy, tanya member. Euro USD ni aku buy Kau buat apa? Aku tengah sell ni. Terus goyang. Terus panik. Alamak, apa nak jadi ni? Aku kena tutup buy Masuk sell. Sebab apa? Ikut member. Boom, price naik. Yang buy dah rugi. Sell pun tambah rugi. 2 kali rugi. Pada analisa awal tu, kita look for buy. Dah betul dah tu. Tapi pergi tengok member kata aku sell. Okay, aku sell. Tanya kawan sell, padahal kawan sell tu scalping je. Kita intraday ke apa ke. Sebab tu, always remember, trust yourself. Trust your decisions. Kalau dah bye-bye. Sebab apa? Kita dah ada tahu list apa yang kita tu sekarang ni. Itu satu. 2, tak tanya kawan. Tanya. Buka Telegram, buka Facebook pergi tengok. Oi, ada kawan ni bagi signal sell. Itu selalu yang kita berdepan dengan masalah. Okay? Faham? And then dalam trading kita ada 2. Know yourself. Are you defensive or offensive trader? Defensive trader, orang yang tunggu. Dia defend. Dia tunggu, dia bertahan. Sampai dia boleh counter attack. Maksudnya pertahanan dia kukuh. Dia tunggu. Sampai betul-betul jadi. And then dia go. Itu defensive trader. And offensive trading ni sebenarnya dapat peluang terus masuk. Trust your decision, keep it simple. Memang simple, know your risk. Tapi coming here, where the price coming, boom, going. Go with attack mode. So, ini kecelaruan identity yang selalu saya jumpa pada trader. Sebab apa? Every trader have a different style. Setiap kita, psikologi kita berbeza. Setengah orang, saya belajar pergi belajar yang satu cikgu ni offensive trader. Tapi saya ni defensif. Bila trade nak gunakan teknik offensif dengan saya yang defensif tak sesuai. So apa jadi? Bila saya cuba sesuaikan dengan offensif, apa jadi? Saya lost saya punya tune. So at the end of the day tak boleh. Aku kena tunggu masuk sampai ke price zone yang saya nak, area yang saya nak, tunggu, confirm, reverse, dia pergi, dia patah balik, that's my chance. Okay? Retracement. Ada yang sampai terus masuk offensive style. Risiko dia sama je sebenarnya. Tetapi, cara masuk tu menyebabkan our mindset terganggu, our ketenangan. Bila dalam trading ni, your calmness, ketenangan you terganggu ke, ia akan affect you 1001 masalah. Kena faham. Know yourself. You are defensive or you are offensive. Macam mana nak tahu? Mudah saja. Bila sampai tu, you boleh relax, you boleh masuk, pam, pergi jalan. Okay. Ataupun you kena tunggu dia sampai dulu, dia pergi dulu, dia patah balik, baru you masuk. Yang mana satu yang lebih tenang, itu your style.
Kalau you are defensive trader, don't try to be offensive. Kalau you offensive trader, don't try to be defensive. Sebab apa? Offensive ni selalu bila dia try jadi defensif, dia akan jadi FOMO punya syndrome. Ha. Bila dah sampai sekali dia okay, price dah sampai rejection, dia naik. Lepas tu kalau defensif dia tunggu retracement. Okay, beza offensive defensif bila price sampai sini, offensive trader pam dia terus masuk. Boom, price naik. Offensive trader bila price datang sini, boom dia masuk. Kalau bawah dia akan loss. Okay, never mind loss. Sebab apa? Dia tahu risiko yang dia ambil. Kalau defensive trader ni, dia sampai sini, dia tunggu dulu. Dia naik. Okay, tak apa. Dia dah naik. Confirm. Dia tunggu turun balik dulu. And then, boom, dia masuk sini. Sampai ke sini. Yang offensive sini, profit banyak sikit. Yang defensive, profit sikit. Tapi kalau situasi macam ni, boom, keterang. Offensive rugi. Tapi defensive dia tunggu. Sebab apa? Dia sampai sini, dia akan tunggu sini. Reject ke tak? Bila reject, baru dia masuk. Okay? Itu bezanya. Offensive and defensive. Teknik, ada teknik offensive dan defensive. Itu yang saya cakap. But know yourself. Apa yang masalahnya, kalau you offensive, boom, tapi cuba menggunakan teknik defensif, bila sampai sini, you takut, oh sa'i dia tak turun balik ni, matilah aku. Terlepaslah aku. So, dia masuk dekat sini, boom, price going down. You lost extra money. Sebab apa? Kalau offensif, dia sampai sini, boom, dia masuk. Bila sampai sini, okay, at least dia dah make some money. Tapi bila dia FOMO punya syndrome ni, ini yang jadi pening. Okay, yang defensif pula, bila masuk sini, dia naik sini. Okay, bila dia turun sini, sampai sini, okay, dia masuk. Bila sampai sini, ada kawan kata double top, kita sell. Dia dah mula ragu-ragu, betul tak aku buy sini? So, masalah FOMO dengan trust yourself ni, trust your decision ni, sentiasa menghantui dua-dua type of trader. Know it. Sebab apa? Teknik berbeza. Approach berbeza. Memang semua orang cakap, at the end of the day, technical analysis sama je, lebih kurang je. Betul. Tapi, approach dia berbeza. Ada defensif, ada offensif. You all kena tahu. Yang ini tidak diajar dekat luar sana. Defensive trading mindset macam mana? Offensive trading mindset macam mana? And you, our behavior macam mana? Our behavior is offensive or defensive? Sesuaikan dengan tu. Trade. That mindset itu penting. Bila your mindset dengan your trading approach tak synchronize, tak sesuai, susah. Cerita dia macam you are the scalper, tiba-tiba nak try swing. Memang sakit. Tak tenang. Kalau you are jiwa scalper, you are scalper, then scalping. Go for it. Tak payah nak cuba jadi swing. Sebab apa? Swing ni ketenangan dia kena tinggi. Sebab apa? Masuk, ditunggulah 2-3 hari ke 2-3 minggu ke 2-3 bulan. Scalping ni masuk keluar. Tiba-tiba, aku pakai teknik scalping tapi aku nak swing. Sudahnya, mental kita yang swing. Mindset kita yang swing. Itu yang jadi masalah. Benda ni memang boring. Terus terang saya cakap boring. Trading mindset ni boring. Tapi ini yang selalu kita miss out. And then macam mana risk management? Risk management maksudnya dah trade, in profit, macam mana kita nak decide. Profit dah tak profit, macam mana kita nak decide. Itu risk management kita kena tahu. Dia sama juga analyze risk reward. Tapi kadang-kadang price turun, kita buy sini, dia naik.
Stop loss kita, macam mana kita nak maintain move kita punya stop loss naik ke atas, kita nak guna trailing stop ke apa ke, risk management tu kita kena kawal. Sebab apa saya cakap risk management? Sebab behavior rakyat Malaysia ni, dia masuk sini regang, dia masuk naik sini boom, boh layer lagi, naik sini boh layer lagi, naik sini boh layer lagi, boh layer lagi, boom naik atas, turun bawah sini, tak sempat sampai sini, account blow. Ini risk management lah, during trading. Sebab apa? Confident. Confident apa? Saya confident price akan naik macam ni. Sebab tu saya layer. Sekali jadi, kali kedua jadi, kali ketiga mungkin kena. Boom. Masuk. Sampai sini, zoom. Account out, loss. Tak MC pun loss ke apa ke. Oh, lepas tu dia cuba. Oh, masuk balik, buy balik. Itu masalahnya. Satu lagi behavior yang kita selalu buat, price sampai sini kita buy. Turun bawah kita buy. Turun bawah kita buy. Betul. Okay. Betul tu. Risk management betul dah. Okay, layer. Bila naik sini, okay, average kan risk. Tak. Dia turun balik, oh buy balik. Turun balik, buy balik. Turun balik, buy balik. Tiba-tiba ada 10 entry buy. Plan awal ada 2 entry saja buy. Tapi end of the day 10 entry buy, floating tinggi, and then ketenangan out. Kalau loss 5 kali ganda. Your mindset is out. Semua ni psikologi mindset. Macam mana kita nak set otak kita? Kita boleh set otak kita. Kena faham. Setting yang betul, kita boleh dapat yang baik. Outcome yang baik. So, benda ni simple tapi always overlooked by many people. Saya tak nak cerita berapa risiko percentage. Okay, berapa risk reward ratio ke apa ke semua. Saya tahu banyak. Semua dalam ni tahu benda tu. Tapi, untuk praktis benda tu, mindset you kena betul. Before, during, after. After trading, always do post-mortem. Sebab apa loss? Market move like this. Okay, rejection, blah, 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 blah. It's not excuse for losses. Reason why you lost. Okay? Bukan alasan, tapi sebab. Jangan cuba cari alasan untuk kita punya loss. Cari sebab kenapa kita loss. Sebab alasan selalu kita buat untuk sedapkan hati kita. Kebenaran itu pahit. Loss tu memang sakit. Tapi terima loss, cari sebab. Jangan salahkan market, salahkan diri kita. Sebab analisa kita mungkin salah ke, pengurusan ke apa. Memang kita tak boleh predict the market. Tapi bila jadi itu, okay, this is the mistake. Cari apa salah kita, cuba perbaiki dia. Jangan cuba jadi terlalu negatif. Jangan cuba cari terlalu negatif, maksudnya apa? Sikit-sikit salah market, sikit-sikit salah no, sikit-sikit salah ni. Tak salah kita terima kita punya loss and then accept, look what is the reason, apa yang kita boleh improve lagi, tengok apa yang kita boleh improve di masa depan, cuba improve. Refresh and reheal. Refresh. Sentiasa do the back test. Sentiasa practice. Okay. Do the back test. Reheal. Maksudnya kalau you lost apa, relax, cool down.
tenangkan hati balik, cari sebab balik, ubati kekecewaan kita, dah okey, baru trade balik. Saya pernah lost 5 angka. Bila saya lost, boom, saya jadi macam mana nak cakap lah. Serba tak kena tau. Saya cuba trade balik, tak boleh trade. Tune lari. Sungguh pun teknik yang sama, analisis yang sama, tapi saya tak dapat tune. The right mentality, the right mindset. Apa jadi saya take break. 2 bulan saya tak trade. Jadi saya trade balik. Trade balik pun tak dapat balik tune. Slowly develop balik. Dapat balik tune. And grow again. Refresh and reheat selalu. Sabtu Ahad, spend your time with family. Hari biasa, kalau you bukan tu, try to limit your time in front of the screen. Try limit time dekat MT4. Less is more, maksudnya lagi kurang kita masuk, lagi tinggi keberangkalian kita untuk profit. Lagi kurang kita spend masa untuk benda-benda yang kita nak kejar ni, sebenarnya lagi bagus. So, teknikal saya senang. Bila saya dah jumpa waktu apa yang sesuai untuk saya trade, waktu apa semua, saya spend waktu tu je untuk trade. Waktu lain saya buat benda lain. Okay. And always upgrade your knowledge. Bukan technical. Saya tahu semua sini tahu pasal technical analysis. Tapi tak salah kalau kita tahu macam mana kita nak tahu sentimen, macam mana kita nak study sentimen, macam mana kita nak tahu sedikit-sedikit pasal fundamental. Okay, tahu pasal benda-benda lain membantu kita juga. Okay, upgrade. Saya jumpa seorang trader, dia dah jadi full time sejak daripada 2011. Okay. Dia selalu pergi seminar. Mana-mana broker buat seminar, dia pergi seminar. Sebab apa? Dia nak tahu pasal benda-benda lain. Guna ke tak, itu lain kira. Okay. Guna ke tak, itu lain kira. Terus terang saya cakap. Guna ke tak, dia ada story. Okay. Tapi yang penting, pergi tambah knowledge. Tak ada masalah pun. Knowledge pasal benda ni, kita tak tahu satu hari nanti ia akan bantu dagangan kita ke tak. Okay. Itu yang kita perlu tahu, kita perlu set. Okay, faham. So, ini adalah antara benda-benda yang basic. Bulan ni memang Februari saya cover basic saja, basic. What is market? Macam mana kita nak mindset? Sebab apa? Untuk pergi ke next level, baru kita masuk technical analysis. Macam mana kita buat analisa. And then tahu your style, offensive or defensive. Dari situ baru kita boleh dapat kita punya tune. Okay, bercakap mengenai dengan upgrade your knowledge. Okay. Dekat Override ni, setiap tahun kita akan ada road tour. Okay, kita road tour, selalu, kita akan pusing satu Malaysia. Okay. So, macam hujung minggu ni, kami akan berada di Perak. Okay.
And then minggu depan Johor, satu lagi Penang, Pahang. So 4 lokasi sehingga hujung bulan 3. Kalau anda berada di kawasan-kawasan yang terdekat dengan tu, anda dijemput adik. Okay. Jemput adik sebab apa? Banyak yang kita nak share. Okay, banyak yang kita boleh share pasal knowledge apa yang kita boleh gunakan untuk membantu kita punya trading, tips-tips dan trik-trik yang kita boleh gunakan, dan juga pada masa sama kita boleh berkenalan sama kita. Saya akan ke semua lokasi ini untuk bersama anda, okay, and then share knowledge. Kita ada juga pengajar-pengajar jemputan yang akan share knowledge. So, siapa yang terdekat, anda boleh join mana-mana seminar yang terdekat di kawasan anda. So, saya buh kat chat sini. Ini link dia, anda boleh copy, buka tengok. Don't worry, tempat-tempat yang tak ada daun ni, selepas raya kita akan sambung balik kita punya road tour. Okay? Kita road tour, kita akan tour sehingga hujung tahun. Okay? Sehingga hujung tahun kita akan tour, and then dari situ kita akan develop lah. Okay? Dari situ kita akan more on the interaction, more on the knowledge sharing. Banyaklah yang kita boleh belajar sama-sama sambil berkenalan. Okay. Itu saja untuk malam ini. Sebarang kekurangan dari pihak saya minta maaf. So, saya dah share apa benda-benda basic mindset yang kita perlu kena ada sebelum kita trade. Benda ni tak advance, tapi bila kita apply benda ni simple-simple, ini adalah yang kita dapat. Benda inilah yang saya praktis, saya sharekan. Okay, saya share dengan anda semua. Sebab benda ni saya dah lalui. And then this thing juga saya tengok apa yang kawan-kawan saya lalui. So harap sama-sama kita dapat gunakan sebagai kita punya panduan untuk trading. So saya doakan semoga semua dapat trading dengan baik, dengan tenang, and then dengan konsisten. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Siri baru bulan Mac webinar, anda boleh tengok di website, akan di-update sebentar lagi. So terima kasih semua kerana sudi bersama dalam webinar ini. Okay, kalau anda ada telefon pintar, yang mana saya rasa semua adalah, anda digalakkan untuk download Hot Forex apps, yang mana anda boleh dapat benda-benda terkini, market rate, analisis terkini, dan a lot of information dalam apps Hot Forex ni yang anda boleh gunakan untuk membantu trading anda. Okay, so terima kasih. Semoga kita jumpa lagi di masa depan. Selamat malam semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.